فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Musa Al-Ash'ari, dia ni sahabat Nabi, nama betul dia Abdullah bin Qais bin Sulaim, itu nama betul dia. Abu Musa Al-Ash'ari itu gelaran dia. Kata Abu Musa, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman ila ha'id min hawaitil Madinah li hajatih. Abu Musa kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi nak pergi ke satu ha'id, ke satu kebun kurma. Nabi pergi itu kerana ada satu hajat. Apa? Dia tak cerita. Tuan-tuan, kalau di Madinah pada masa itu kebun kurma yang paling baik, yang paling suka Nabi pi adalah kebun kurma kepunyaan Abu Talhah. Kalau hari ini kalau kita pi Madinah daripada arah Hotel Taibah, kan kita nak masuk kawasan Lapangan Putih Masjid Nabawi itu, di situlah kebun kurmanya, kebun kurma Abu Talhah, yang menjadi kebun kurma yang Nabi paling suka. Nabi saja-saja dia punya killing time, dia punya masa free dia nanti pergi di kebun kurma tu, masuk duduk dalam tu, dan Nabi suka minum air yang ada di kebun kurma itu. Dan Abu Talhah pernah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kebun kurma ni aku infak untuk Allah. Nabi tak mau terima. Nabi kata, kamu bagi dekat anak-anak kamu. Hadis yang kita baca pada malam ni, dia cerita tentang Nabi SAW. Pada satu hari Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi ke satu kebun kurma, satu haid min hawaitil Madinah, daripada kebun-kebun kurma yang ada banyak di Madinah. Wa kharajtu fi ithrih. Abu Musa Al-Ash'ari kata, aku tengok Nabi keluar, aku keluar sama, aku ikut belakang Nabi. فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. Abu Musa Al-Ash'ari kata, apabila Nabi masuk aja dalam kebun kurma tu, dia tunggu di pintu masuk kebun kurma itu. Dia kata, la'akunanna al-yawm bawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'murni. Dia kata, hari ini aku secara volunteer, aku secara sukarela, aku nak jadi bawab, aku nak jadi penjaga pintu kepada kebun kurma yang Nabi masuk ni. Wa lam ya'murni, walaupun Nabi tak suruh aku. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni, depa ni duk mencari-cari satu peluang yang ada untuk nak khidmat pada Nabi. Itu istimewa sahabat Nabi. Mereka sentiasa duk cari peluang. Apa satu peluang mereka boleh buat baik, boleh buat jasa kepada Nabi. Kalau Anas bin Malik, dia bukan saja khadam Nabi, dia nak ambil kasut Nabi itu simpan.
Ni malam ni kita jumpa pula Abu Musa Al-Ash'ari. Tengok Nabi keluar, dia follow. Nabi masuk dalam satu kebun kurma, dia kata pada hari ini la akunanna al-yawm bawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku nak jadi penjaga pintu kebun kurma yang Nabi masuk ni. Walam ya'murni, Nabi tak suruh, tapi aku volunteer nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qada hajatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kebun tu, Nabi selesaikan apa hajat dia, apa urusan dia. Wa jalasa ala quffil bi'ri. Kemudian Nabi duduk di tebing, di tepi satu kolam yang ada di dalam kebun itu. Kebun kurma ada satu kolam dalam tu, Nabi pergi duduk di tepi kolam tu. Fakashafa an saqaihi waddallahuma fil bi'ri. Nabi duduk di tebing kolam itu, Nabi juntai dua kaki dia rendam dalam air kolam tu. Faja'a Abu Bakrin yasta'zinu alaihi liyadkhul. Tak lama mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat-sahabat Nabi ni macam tu, they are looking forward, sentiasa duk tengok, duk cari opportunity, duk cari peluang nak dekat dengan Nabi, nak boleh bersembang dengan Nabi, nak boleh khidmat Nabi, nak boleh minta nasihat daripada Nabi. Ini kebiasaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi masuk duduk saat aja Abu Bakar mai. Fakultu, bila dia sampai jadi pintu kebun kurma itu, Abu Musa Al-Ash'ari kata dekat dia, kama anta. Dia kata, tunggu tani. Pasal tadi dia kata, la akunanna al-yawm bawaban Nabi. Hari ini aku nak jadi penjaga pintu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jalan tugas dia. Bila Abu Bakar As-Siddiq sampai, dia tahan. Dia kata, tunggu dulu tani, hatta asta'zina lak, sehinggalah aku pergi jumpa Nabi, aku minta izin dekat Nabi. Kalau Nabi kata hang boleh jumpa, baru hang boleh jumpa. Macam tu punya kerja. Fawaqafa Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia right hand man Nabi, orang kanan Nabi, okey, no problem, dia tunggu. Kita ini tak boleh, tuan-tuan. Kita hari ini tahan. Dia tanya, hang kenal aku siapa? Tak boleh. Abu Bakar As-Siddiq well known, semua orang tahu dia orang kanan Nabi. Nabi nak hijrah, Nabi pilih dia daripada semua ada-ada. Dia cukup senior kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Musa Al-Ash'ari tahan dia, kata hang tunggu tani, aku kena pergi tanya Nabi. Kalau Nabi kata dia mau jumpa hang, baru hang boleh masuk. Dia tunggu. Faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa kata, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku kata, ya Nabi Allah, Abu Bakrin yasta'zinu alaik. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Bakar mai, dia minta izin nak jumpa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'zan lahu wa bashirhu bil jannah. Nabi kata, okey, bagi dia masuk, sekali dengan habaq dekat dia, dia ahli syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi sentiasa cari peluang nak dekat dengan Nabi. Pasal apa? Kalau Nabi sayang, Allah sayang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap ikut nafsu dia. Hak Nabi bercakap tu wahyu Allah ke dia. Bila Nabi kata dekat Abu Musa Al-Ash'ari, i'zan lahu, bagi dia masuk, wa bashirhu bil jannah, sekali dengan habaq dekat Abu Bakar, dia nama doa dalam syurga dah. Fadakhala Abu Bakar faja'a an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakashafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'ri. Abu Bakar pun masuk, terus pergi ambil kedudukan sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia pun tarik kain jubah dia sehingga nampak sakai, sampai nampak dua betih dia. Faddallahuma fil bi'ri, rendam juga dua kaki dia di dalam kolam yang Nabi duduk tu. Faja'a Umar pula mai. Faqultu, bila sampai di pintu, kata Abu Musa, kama anta hatta asta'zina lak, tunggu sampai aku tanya Nabi. Macam mana dia buat dekat Abu Bakar tadi, macam tu dia buat dekat Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab yang terkenal dengan personality yang garang, cengih dan sebagainya, boleh dengar cakap Abu Musa Al-Ash'ari. Dia tak question Abu Musa Al-Ash'ari, dia tak tanya, dia kata siapa bagi kuasa kang duk tahan-tahan orang tadi, kebun kurma ni bukan bapa hang punya. Dia tak kata. Dia tak kata hang siapa. Dia tak kata. Pasal apa? Pasal kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ada saling hormat menghormati. Yang ni yang tak ada hari ni. Kita hari ni sama-sama ustaz pun duk lawan sigung, duk lawan luku kepala, duk lawan apa benda. Kita ada pendapat kita, dia ada pendapat dia, dia jalan cara dia, kita jalan cara kita. Bukan hak kita betul, bukan hak dia salah, bukan hak dia betul, bukan hak kita salah. Apa hak kita kata, ada ulama dulu kata. Apa hak dia kata, ada ulama dulu kata. Tak bolehkah kita respect dia? Tak bolehkah dia respect kita? Pasal apa kita tidak boleh bagi ruang untuk berlapang dada? Pasal apa perlu bila kita cakap, kita sindir-sindir, kita sakit-sakitkan hati orang lain? Pasal apa? Pasal apa kita suka mencari perbezaan? Pasal apa kita tidak mau cari persamaan? Benda-benda ni menyebabkan orang Islam yang sudah sedia lemah semakin lemah. Sedangkan contoh yang dibawa oleh Nabi SAW dalam kehidupan Nabi, di dalam kehidupan para sahabat Nabi lain. Nabi bawa sampel dekat kita, sampel berkasih sayang, sampel hormat menghormati. Umar Al-Khattab bila sampai di situ, Abu Musa Al-Ash'ari katakan dia, tunggu sah, aku kena pergi tanya Nabi. Dia tunggu. Masuk dia pergi jumpa Nabi SAW. Kata dia kepada Nabi SAW, Umar mai, Umar nak minta masuk. Faqala Nabi SAW, i'zan lahu wa bashirhu bil jannah. Nabi kata bagi Umar masuk, habaq dekat Umar, syurga ada tempat untuk dia. Faja'a an yasarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakashafa an saqaihi faddallahuma fil bi'ri. Umar masuk, pergi duduk sebelah kiri Nabi. Dia tarik kain dia sampai nampak betih dia, dia pun rendam dua kaki dia di dalam kolam itu. Famtala al-quf, kata Abu Musa Al-Ash'ari, dia kata tebing-tebing kolam itu sudah penuh. Tak besar lah, maknanya kolam tu tak besar. Nabi duduk belah kanan, Abu Bakar duduk belah kiri, Sayyidina Umar duduk. Famtala al-quf, dia kata maka penuhlah tebing kolam itu, sudah penuh. Falam yakun fihi majlis, sudah tidak ada ruang lagi untuk siapa-siapa yang mai saat lagi nak duduk sebelah menyebelah, tak ada lagi, semua dah occupied, dah diisi oleh orang. Summa ja'a Uthman, Sidina Uthman pula mai. Tuan-tuan nampak tak, benda ni dia bukan berlaku secara koinsiden, dia bukan berlaku secara kebetulan, tetapi sesuatu yang sememangnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis juga ikut sikul yang macam tu, yang kemudiannya apabila wafat Nabi, Abu Bakar ganti, wafat Abu Bakar Umar ganti, wafat Umar Osman ganti. Rupa-rupanya semua yang duk jadi sebelum daripada itu mengikut sikul itu, mengikut susunan itu. Summa ja'a Uthman, mai Sayyidina Uthman, faqultu kama anta hatta asta'zina lak.
Abu Musa sama juga. Dia kata, Osman, tunggu, aku kena pergi tanya Nabi, nanti saat aku beritahu Nabi bagi ke tak bagi hang masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'zan lahu wa bashirhu bil jannah ma'aha bala'un yusibuh. Bila Abu Musa masuk pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, Osman pula mai, boleh tak dia masuk? Nabi kata, bagi dia masuk. Sekali dengan habaq dekat dia, dia ahli syurga. Tetapi untuk Sayyidina Osman, Nabi kata, wa ma'aha bala'un yusibuh. Bersama dengan masuknya Osman ke dalam syurga itu, dia terpaksa melalui satu balak musibah ujian sebelum dia dapat syurga. Nabi ni satu orang manusia yang bersifat futuristik. Nabi tahu benda tak jadi. Pasal apa? Pasal Allah bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Osman, Sayyidina Osman masuk. Falam yajid ma'hum majlisan. Bila dia masuk, tak ada dah tempat. Nabi duduk, balik kanan Nabi Abu Bakar, balik kiri Nabi Sayyidina Umar. Dia masuk, tak ada tempat. Osman masuk, tak ada tempat nak duduk. Fatahawala hatta jaa muqabilahum ala syafatil bi'ri. Tak apa, dia lion dah. Dia pusing pi balik sana. Balik tebing balik ni, Nabi, Abu Bakar, Umar. Dia mai dah tak boleh duduk dah sebaris dengan Nabi. Dia lion, dia pi pusing pi balik nu, duduk bertentang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafa an saqaihi summa dallahuma fil bi'ri. Dia pun tarik kain jubah dia sampai nampak betih, rendam dua kaki dia di dalam kolam yang ada kaki Nabi, yang ada kaki Abu Bakar, yang ada kaki Umar radhiyallahu anhu. Qala Ibnul Musayyab, kata Ibnul Musayyab, Sa'id bin Al-Musayyab, dia ni bukan sahabat, dia ni tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi, dia hanya dan jumpa sahabat-sahabat Nabi. Sa'id bin Musayyab, dia salah seorang daripada rawi hadis. Dalam memberi komen terhadap hadis ini, kata Sa'id bin Al-Musayyab, dia kata, fata'awaltu dhalika quburahum ijtama'at hahuna wanfarada Uthman. Dia kata, aku mentakwilkan keadaan itu, keadaan di mana Nabi masuk duduk, Abu Bakar mai duduk lik kanan, Umar mai duduk lik kiri, Osman mai tak ada tempat, dia kena pergi duduk asin balik sana. Sa'id bin Musayyab, dia kata apa? Aku mentakwilkan, aku mentafsirkan keadaan itu. Apa dia? Itulah kubur mereka, di mana Nabi SAW dikebumikan di tepi Abu Bakar, di tepinya Umar. Kan kita pergi ziarah makam Nabi itu, kubur Nabi, sikit lagi kubur Sayyidina Abu Bakar, sikit lagi kubur Sayyidina Umar. Duduk satu tempat di dalam Masjid Nabawi hari ini. Wanfarada Uthman, manakala Uthman bin Affan, dia berseorangan. Di mana? Di Baqi' Al-Gharqad. Dia ditanam di perkuburan Baqi'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Osman ditanam di Baqi' bukan satu kelemahan ataupun kurang istimewa dah. Pasal apa? Pasal Baqi' itu sendiri, di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, Nabi kata, bu'ithtu ila ahli al-Baqi' liusalli alaihim. Nabi kata, diutuskan aku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pi ke perkuburan Baqi' liusalli alaihim, supaya aku mendoakan mereka yang ada di Baqi' itu. Maknanya apa tuan-tuan? Perkuburan Baqi' itu bukan sebarang perkuburan. Dia sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadis itu dapat kita faham tentang keistimewaan dan keutamaan beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam sebuah hadis lain riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Jabal Hira fataharrak faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uskun Hira fama alayka illa nabi aw siddiq aw shahid. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, pada satu hari Nabi SAW duduk di atas bukit Hira. Dia ada banyak riwayat. Satu riwayat, ini riwayat Imam Muslim, dia sebut bukit Hira. Dalam satu riwayat lain dia sebut Thabir. Thabir, Thabayara, Thabir. Baik Hira, baik Thabir, sama. Bukit yang menjadi tempat kejadian yang disebutkan ini. Nabi SAW satu hari duduk berdiri di atas Jabal Hira ataupun di atas Jabal Thabir. Fataharrak, tiba-tiba bukit tu bergegang. Faqala Rasulullah SAW uskun Hira. Bila bukit tu bergegang, bergoncang, Nabi kata ke bukit tu, uskun Hira. Nabi kata, wahai bukit Hira, uskun, tenang kamu, jangan duk bergegang. Fama alaika illa nabi au siddiq au syahid. Dalam hadis lain dia kata au syahidani au syahidaini. Wa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Nabi kata, wahai bukit Hira, diam kamu, jangan duk bergerak macam ni. Pasal apa? Kamu respect sikit, sebab yang duk ada di atas kamu ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakr, yang duk ada di atas kamu ni Abu Bakar As-Siddiq. Wa Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa Uthman, yang duk ada di atas kamu ni Uthman bin Affan. Wa Ali, wa Talha bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, wa Sa'd bin Abi Waqqas. Dalam riwayat lain sambung dua lagi, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi kata dekat bukit hak bergegang ni, wahai bukit, tenang kamu, jangan duk bergegang. Pasal hak duk ada di atas kamu ni orang-orang yang kamu kena respect. Siapa dia? Aku sendiri. Nabi kata, Nabi yang ada di atas kamu ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas. Yang duk ada atas kamu ni Abdurrahman bin Auf. Yang duk ada di atas kamu ni Sa'id bin Zaid. Semua nama kita biasa dengar kecuali Sa'id bin Zaid. Siapa dia ni? Hal ini semua kita biasa dengar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni biasa sangat dengar. Sa'id bin Zaid, siapa dia ni? Adik ipar kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang menjadi suami kepada Fatimah, adik Sayyidina Umar, yang pada hari Sayyidina Umar masuk Islam, dia pergi di rumah adik dia, tengah duk baca surah Taha, dia tampak adik dia. Inilah suami adik dia. Siapa dia? Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Kalau sekiranya kita cuba meneliti tiap-tiap seorang daripada nama yang disebut ni, ternyata hebat-hebat mereka ni.
Osman bin Affan yang masuk dalam kebun korma tadi, tak dapat tempat, kena pergi pusing duduk balik sana kolam. Osman bin Affan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, dia kata, lamma husira Osman asyrafa alaihim fawqa darih, ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. Osman bin Affan kan dia mati kena bunuh, kita cerita banyak kali lah. Satu orang yang semasa pemerintahan dia daripada kalangan Khulafa Ar-Rashidin, pemerintahan yang paling kontroversi ialah pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Paling kontroversi. Pasal apa? Pasal Osman bin Affan kaya. Tapi dia bukan kaya kerana duit songlak. Dia kaya kerana dia orang menyaga, dan dia pandai menyaga, dan perniagaan dia membuahkan hasil yang lumayan. Sudah menjadi adat daripada adat dunia sampailah kepada kiamat esok ni. Kalau sekiranya orang senang, ramai orang sakit mata. Biasa benda ni. Osman bin Affan menyaga, dan dia jadi senang, dia jadi kaya kerana menyaga, bukan kerana dia kebah dia orang, bukan kerana dia kantau dia orang, tapi kerana dia menyaga dengan jalan yang betul, dan dia kaya, dan kekayaan dia dikongsi oleh orang ramai, tapi orang yang tak puas hati tetap tak puas hati. Dia tohmah Osman bin Affan dengan 1001 tohmahan. Dia berkata dia kaya kerana position dia, kerana kedudukan dia sebagai khalifah. Dia jadi kaya kerana tu. Padahal mereka tahu dia kaya kerana menyaga. Mereka tahu, tapi mereka tuduh juga dia. Kemudian merebak tuduhan itu, merebak kepada mereka tuduh dia mengamalkan nepotism, mengamalkan satu perangai, satu sifat mementingkan adik-beradik. Adik-beradik dia diberi jawatan penting, adik-beradik dia juga jadi kaya. Mereka tuduh kata dia menyalahgunakan kedudukan dia sebagai khalifah, mengkayakan adik-beradik dia. Dia kena tuduh macam tu. Yang kemudiannya tuduhan itu merebak menjadi satu penyakit, merebak pergi sampai ke tempat yang jauh. Akhirnya mai satu puak nak menggulingkan dia daripada jawatan khalifah setelah dia memerintah negara Islam pada masa itu selama tempoh hampir 12 tahun. 11 tahun 11 bulan dia memerintah menjadi khalifah yang ketiga bagi kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Hadis ni cerita pada hari mereka mai kepung rumah dia. Mereka fikir habis lah. Mereka kata tak boleh dah dengan Osman ni, caci naik ke mata. Kami tak boleh tengok dah Osman ni, kami meluat dah dekat dia, kami tengok kekayaan dia, kami naik muak. Osman ni mesti dihentikan daripada mengaut kekayaan. Orang tuduh dia sampai macam tu, sedangkan dia termasuk di dalam al-asyarah al-mubashiruna bil jannah. Dia masuk dalam 10 orang yang dijanjikan berita baik akan mendapat syurga. Dia mai kepung rumah dia. Bila dia mai kepung rumah dia, dia ni bangkit naik di tingkat atas, buka tingkap rumah dia. Dia kata dekat orang yang duk kepung, dia kata uzakirukum billah, aku nak peringat hampa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamun, hampa tahu ke tak anna Hira hinan tafada. Dia kata Bukit Hira itu satu ketika hari itu ni zaman Nabi bergoncang dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam usbut Hira. Nabi kata wahai Hira, tenang kamu, falaisa alaika illa nabi, kerana di atas kamu ini ada nabi, au siddiq, di atas kamu ni ada orang yang siddiq, orang yang benar, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, au syahid. Dalam riwayat lain kata au syahidaini, dan di atas kamu ni ada 2 orang yang bakal mati syahid. Siapa dia? Umar Al-Khattab dan Osman bin Affan radhiyallahu anhuma.
Dia kata, hari ni hampa mai kepung rumah aku, hampa nak bunuh aku, sedangkan hampa lupa ke Nabi mengiktiraf aku. Dia ungkit benda ni. Qalu na'am. Jawab orang yang mai kepung nak bunuh ni, dia berkata, na'am, tahu, kami sangat tahu tentang benda tu, tapi tetap kami akan bunuh hang hari ni. Oh, kacau tuan-tuan. Tu kata manusia ni, oh, jangan tuan-tuan. Bahayanya kita menyemai kebencian di kalangan orang ni. Bahaya dia apa tuan-tuan? Bila kita semai kebencian, apabila kebencian itu berakar umbi di dalam diri orang, habis, musnah dunia ni. Bila dia benci satu orang tu, 1000 kebaikan orang tu buat, dia duk kata tak baik. Pasal apa? Pasal kebencian sudah berakar umbi dalam diri orang. Bahayanya apabila kebencian disemai di dalam diri orang. Kata Utsman, "Udzakirukum billah, hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi jaisil usrah, man yunfiq nafaqatan mutaqabbalah والناس مجهدون معسرون." Osman kata yang kedua, hampa ingat tak ingat ketika Nabi SAW duk siap pasukan tentera untuk nak pergi perang Tabuk. Nabi bangkit berdiri di depan orang ramai yang ada di Madinah pada masa tu. Nabi kata, man yunfiqu nafaqatan mutaqabbalah. Nabi kata, siapa di kalangan hampa semua yang nak infak, nak bagi duit, nak bagi apa-apa sumbangan untuk perang kita esok, Nabi kata, wan nas mujahaduna mu'sirun. Sedangkan pada ketika itu, kata Sidina Osman, orang ramai semua duduk dalam keadaan susah dan sengsara. Dalam sirah cerita, perang Tabuk jadi ketika negara pada masa itu keadaan, kalau hari ini kata inflasi. Barang jadi harga mahal. Ada, tapi kalau nak beli mahal. Kalau satu masa dulu ada RM100, bawa keluarga keluar makan, mewah makan. Hari ni RM100, bawa anak-anak 6 orang keluar pergi makan, tak ada apa. RM100 hari ni. Boleh duk kelin tengok aja ketam dengan udang ni, boleh duk kelin tengok aja. Lai-lai kata, bu dalca kuah bagi lebih, ubi dengan terung, lepas tu telur sebiji. Pasal apa? Pasal keadaan hari ni jadi macam tu. Kita nak marah orang menyaga apa? Kita sendiri pergi beli di market pun kita tahu harga dia. Kita nak marah orang menyaga apa? Kita sendiri pergi market beli barang pun kita tahu harga barang hari ni. Kita tahu. Kita nak marah orang pasal apa? Harga sudah jadi macam tu. Pasal keadaan hari ni sudah jadi macam tu. Pasal apa? Pasal minyak naik harga. Perang Tabuk jadi waktu yang macam tu. Jadi bila Nabi bangkit, Nabi bercakap di depan orang, Nabi kata, siapa yang nak infak duit untuk tujuan perang Tabuk, hak kita nak pergi esok ni, semua buat tengok bawah, buat seluruh poket, buat tengok kali duit tak ada nak bagi. Fajahaztu dhalikal jaysh. Osman kata, aku yang buat keluar duit poket aku, menyediakan keperluan bagi tentera yang nak pergi perang Tabuk. Hampa lupa ke jasa aku? Qalu na'am. Dia kata, yang tu kami ingat, tak payah doa abang lah, tapi hari ni kami nak bunuh hang. Tuan-tuan nampak manusia apabila kebencian berada di segenap urat darah dia, kebencian ini tidak boleh dipadam dengan mudah. Itu sebab Nabi SAW dia tak tanam kebencian, dia tanam kasih sayang. Pasal dia tahu kebencian ini merosakkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Osman tanya lagi, hampa ingat dah dulu ada satu telaga di Madinah ni yang air dia sedap, nama dia Bi'ru Rumah, telaga rumah dia panggil. Dia kata
Tak ada siapa boleh minum air tu. Anna bi'ra rumah lam yakun yashrab minha ahadun illa bithaman. Dia kata tak ada siapa yang akan mampu minum air daripada telaga yang kata bi'ru rumah, telaga rumah itu, melainkan dengan bayaran yang mahal untuk nak minum air tu. Fabta'tuha, aku bawa keluar duit aku pergi beli telaga itu. Dia kata faja'altuha lil ghani wal faqir wa bani sabil, aku jadikan telaga itu telaga wakaf yang boleh diminum oleh orang kaya, oleh orang miskin, oleh musafir. Aku bawa keluar duit aku. Hampa lupa ke apa yang aku buat? Qalu na'am, dia kata kami ingat, tapi hari ni kami tak balik melainkan setelah bunuh hang. Osman bin Affan nak dapat syurga, begitu kesusahan yang dia kena lalui. Apa susah kita hari ini untuk Islam? Jangan buka kancing baju, jangan pukul dada, kata kita sangat Islamik, kalau pengorbanan kita tak seberapa untuk Islam. Insafilah keadaan ini. Syurga untuk orang-orang seperti para sahabat Nabi. Kita hanya mengharapkan syurga Allah atas belas kesian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas pengorbanan kita. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21, muka surat 23. Muka surat 23, di bawah sana masalah yang ke-30. Dia kata Adam itu tingginya 60 hasta. Kita ingat balik kuliah kita bulan 1 hari itu, kita baca cerita tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Kejadian dia diambil daripada tanah apa yang akhirnya menjadikan kita semua manusia ni berbagai-bagai rupa kerana campuran tanah yang pelbagai. Malam ni dia nak cerita tentang Adam alaihi salam itu tingginya 60 hasta. Nah, abang kata orang dulu badan besar-besar. Kan baru ni dia duk sebar dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam apa, cerita kunun-kununnya di Saudi tengah duk cari gali minyak, tiba-tiba jumpa rangka manusia punyalah besar. Kunun-kununnya kata itu dipercayai kaum Nabi apa? Kaum kununnya kaum Ad ke kaum apa ke tulis, yang kemudiannya dinafikan itu hanyalah kerja budak-budak nakal yang tak ada kerja. Orang punya banyak kerja sampai tak ada masa, mereka punya banyak masa pasal tak ada kerja. Sampai tabang jatuh pun mereka bawa main macam-macam riwayat, kita pun tak tahu sahih ke, hasan ke, daif ke, maudhu' ke apa, kita pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa bagi semua selamat sudah. Yang ni semua baca habis kat kita sudah. Jangan jadi Mr. Forwarder. Saya kata Mr. Forwarder, duk kerja forward apa yang main kat kita, sampai ketang tangan ni nak forward pergi ke orang lain, supaya kita menjadi orang yang pertama forward benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak bagus orang yang macam tu, tak bagus. Bila mai hak jenis tazkirah agama betul-betul lagu tak forward kat siapa pun. Bila mai jumpa tulang rangka apakah dandan nak forward dekat orang semua. Tak bagus benda macam tu. Apatah lagi kalau yang kita forward itu membawa keburukan kepada orang-orang yang tertentu. Baik, masalah Adam itu tingginya 60 hasta. Tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah dijadikan Allah Adam itu atas rupanya, daripada ilmu dan daripada hayah, daripada sama' dan daripada basar dan lainnya. Allah jadikan Nabi Adam ni, Allah komplitkan Adam ni dengan keperluan dia sebagai seorang manusia. Allah bagi dekat Adam ni ilmu, bagi knowledge dekat dia. Allah bagi dekat Adam ni hayah, kehidupan, bagi dia boleh menapas, boleh bergerak berjalan. Allah bagi kepada Nabi Adam alaihi salam ini sama', basar, bagi dekat dia mata yang boleh melihat, bagi telinga yang boleh mendengar. Allah pasang komplit keperluan asas yang kena ada pada manusia itu ada pada Adam alaihi salam.
Dan dijadikannya tingginya itu ataupun panjangnya itu 60 hasta. Itu dia. Tuhan jadikan Adam alaihissalam, manusia pertama ni, tinggi dia 60 hasta. Dia tinggi. Kalau masjid ni, kepala dia duduk dalam kubah. Begitu punya tinggi Allah jadikan dia. Kemudian disuruh Allah akan Adam itu pi bagi salam ke atas beberapa malaikat yang ada duduk. Ini Allah nak ajak Adam alaihissalam, nak ajak dia. Allah suruh lepas Adam dimasukkan nyawa, boleh bergerak berjalan, Allah suruh dia pi dekat malaikat yang ada, suruh dia pi sana. Kemudian dengar olehmu apa jawab salam mereka itu. Suruh dia pi bagi salam dekat malaikat ada. Assalamualaikum. Pi bagi, dengar mereka nak jawab apa. Kemudian dengar apa jawab malaikat itu, maka itulah tahiyah ataupun ucapan selamat ke atas kamu dan anak cucu kamu. Maka pergilah Adam alaihissalam dan kata kepada malaikat, Assalamualaikum. Maka dijawab oleh malaikat semua, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia cerita bagi salam Ustaz. Dengan adanya Adam adalah ucapan salam itu. Punya istimewanya ucapan salam ni. Kita boleh jadi segan nak bagi salam ke orang kan. Jumpa morning, good pun tak sebut dah, lagi ringkas. Good morning pun tak berapa nak. Morning. Kau ni pun jawab balik morning. Satu macam ya. Dan boleh lihat lagi beberapa banyak bahas tentang kejadian manusia pada kalimah Adam alaihissalam di dalam kitab Dairatul Ma'arif dan juga kitab Murujuz Zahab. Dia kata kalau nak tengok detail tentang kejadian Nabi Adam ni, buka kitab tu. Lagi detail cerita tentang kejadian Adam alaihissalam. Muka surat sebelah 24, dia kata masalah tafsir ayat 58 daripada suratul Baqarah. Maka pada ayat ini ada sepotong daripadanya ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tuan-tuan, inilah masalah bila ada orang dia tak mau pakai hadis. Ini masalah dia. Pasal apa? Pasal ayat Quran itu ditafsirkan oleh hadis. Bila kita mula mempertikaikan hadis Nabi, kita tak akan faham Quran. So Quran dan hadis ini dua yang tidak boleh dipisahkan. Allah hantar main Nabi, Allah buat turun Quran melalui Nabi. Lepas itu Allah suruh Nabi explain, Allah suruh Nabi tolong jelaskan maksud ayat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulul baba sujjada. Adalah Bani Israel, adalah Bani Israel ialah mereka itu tok nenek kepada Yahudi yang ada pada zaman kita pada hari ini. Ni ayat ni nak cerita apa? Udkhulul baba sujjadan. Ayat ni nak cerita tentang Bani Israel. Tuan-tuan, kita tengok siapa dia Bani Israel ni. Saya alhamdulillah direzekikan oleh Allah pergi ke Baitul Maqdis dengan kawan-kawan baru ni. Bolehlah tengok muka mereka ni. Baca tafsir lama dah cerita Bani Israel. Lan tarda ankal yahud walan nasara. Yahudi Nasrani tak akan redha dekat kamu. Pergi masuk kampung mereka, pergi tengok muka mereka ni. Menyombong tuan-tuan, mereka ni menyombong. Apa yang Quran kata ni, mereka kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kan Yahudi Bani Israel dia kata nahnu abna'ullah, kami ni anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kami ni kesayangan dia. Dia kata mereka ni ada satu bangsa yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan itu pada masa ayat tu turun dulu ni, sombong mereka tu sampai hari ni. Siapa dia mereka ni? Bani Israel siapa? Mereka ni anak cucu kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam, anak cucu Nabi. Mereka jadi sombong pasal apa? Pasal mereka ni Allah pilih keturunan dia daripada tok nek, tok wan, bapa dia, anak cucu. Allah jadikan Nabi. Start daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tok nek mereka.
Anak kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Anak kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Setiap generasi Nabi, maka mereka jadi proud, mereka jadi bangga, mereka jadi besar diri, mereka jadi megah, mereka rasa macam mereka saja yang istimewa, mereka rasa mereka abna'ullah, anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan mereka inilah kesayangan Allah. Mereka rasa macam tu. Pasal apa? Kebetulan Allah bagi dekat mereka ni, dekat Bani Israel ni macam ni. Nabi Yaqub alaihi salam, dia yang digelar Israel. Sebab orang kata, sebahagian orang kata hari ni tak boleh duk marah Israel, sebab Israel itu gelaran kepada Nabi Yaqub. Israel itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Makna Israel itu ialah kekasih Allah. Jadi kerana Nabi Yaqub ni pribadinya mulia, akhlaknya tinggi, maka dia terkenal dengan gelaran, dengan jolokan nama Israel, yang membawa maksud kekasih Allah. Hari ini macam hari itu saya dengan kawan-kawan kami pi sampai ke kubur dia. Kita masuk daripada Amman, kita masuk ke Jericho, kita pergi sampai Jerusalem, kita duduk di Jerusalem, kita pergi sampai ke Baitul Laham, tempat yang orang Kristian kata tempat lahir Nabi Isa, sedangkan riwayat lain kata Nabi Isa dilahirkan sebelah Masjid Aqsa. Kami pergi tengok semua, pergi sampai ke Hebron. Hebron ni pun bahasa Ibrani. Hebron itu bahasa Ibrani. Makna Hebron itu kawan. Hebron dalam bahasa Arab dia panggil Al-Khalil. Khalil, kan Nabi Ibrahim disebut Ibrahim Al-Khalil. Khalil maksudnya kawan rapat. Hebron itu bahasa Ibrani, makna dia kawan, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Al-Khalil. Hebron itu dia panggil Al-Khalil. Macam mana Jericho, orang Arab panggil Ariha. Ariha daripada perkataan rih. Rih bau wangi, rihul jannah, bau wangi syurga. Jericho itu orang Arab panggil Ariha. Signboard pun tulis Ariha, bandar yang berbau wangi. Kita pergi sampai ke Hebron. Sedihnya apa tuan-tuan, di Hebron itu ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Masjid itu dipanggil Masjid Al-Ibrahimi. Kalau di kalangan orang Arab Palestin, dia panggil masjid itu, dia panggil Al-Haram Al-Ibrahimi. Dia panggil masjid itu tempat suci kedua bagi orang Yahudi. Nampak tuan-tuan betapa bertindihnya tempat tu. Orang Yahudi, tempat suci pertama dia Baitul Maqdis, tempat suci pertama dia. Yang kedua ni tempat makam Nabi Ibrahim, Hebron ini, itu tempat suci kedua dia. 10 hari dalam setahun depa saja duduk tentu, tak bagi orang Islam, tak bagi orang Kristian masuk, depa saja duduk tentu. Pasal itu tempat suci kedua bagi orang Yahudi. Sedihnya apa, bila kita sampai sana tengok yang kata Masjid Nabi Ibrahim ni potong dua. Sudah kita nak masuk, kita kena melalui satu pemeriksaan security. Nak masuk ke Masjid Nabi Ibrahim ni kena lalui pemeriksaan Yahudi ni. Nak masuk tu macam mana nak masuk airport, baru boleh masuk. Masuk masjid tu dia bahagi dua, tengah sampai ke arah kiblat dia bagi ke orang Islam, tengah pi ke belakang dia bagi dekat orang Yahudi. Kita semayang di depan, mereka semayang di belakang. Sebelah bahagian kita ni, disitulah terletaknya kubur Nabi Ishaq alaihi salam. Dia ada sebelah orang Islam. Kubur Nabi Ibrahim alaihi salam dia potong dua. Dia ada dinding di sana. Sebelah dinding ni orang Islam, sebelah dinding di sana Yahudi. Mereka pun boleh ziarah
kita pun boleh ziarah. Dia bagi. Manakala kubur Nabi Allah Yaqub alaihi salam ni yang digelar sebagai Israel ini, Nabi Allah Yaqub alaihi salam, kubur dia depa pegang, depa tak bagi kita pergi. Kita pergi tengok, Masya Allah, kata ini kubur Nabi-Nabi kita. Depa kata itu pun kubur Nabi depa. Kita pergi ziarah di Jerusalem yang kata makam Maryam, mak Nabi Allah Isa alaihi salam, dengan bapa dia Imran, yang kita dah baca surah Ali Imran. Bapa dia Imran dia ada dalam gereja Kristian. Sedangkan itu mak Nabi kita, mak Nabi Isa alaihi salam. Itu wanita suci yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam gereja Kristian. Kita pergi pula di tempat ibadat Yahudi, dalam sana ada kubur Nabi Daud. Nabi Daud itu Nabi kita, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita, Nabi Daud alaihi salam apabila dia baca Quran, kalau sekiranya burung terbang pun berhenti. Allah bagi dekat Nabi Daud suara yang cukup sedap. Hari ini kubur dia ada di dalam rumah ibadat Yahudi. Hinanya orang Islam hari ini apabila bumi yang Allah sebut dalam surah Isra, subhanallazi asra bi'abdih, surah yang dulu Qari Ismail Hashim bila baca, rumah kenuri dulu, kalau tak pasang Ismail Hashim baca surah Isra macam tak kenuri ya. Anda ingat lagi rumah kenuri dulu ni, pihak rabat pokoknya pasang speaker, horn speaker tu semua ready, DJ dua beranda. DJ dulu ada dah DJ ni, dua beranda dia buat gitu kat dia. Dia kata okey, subhanallazi asra bi'abdih, jalan yang tu dulu. Lepas itu baru keluar El Suraya, baru keluar El Suraya, selimut putih ke apa ke. Lepas itu baru dia mai calte zindagi hai safar, baru mai. Itu rumah kenuri dulu. Maknanya apa? Ismail Hashim dengan surah Isra ni, oh tuan-tuan, Allah kata apa? Allazi barakna haulah. Bumi Baitul Maqdis itu adalah bumi yang kami berkati sekitarnya. Subhanallah tuan-tuan. Hari ini duduk di bawah penguasaan Yahudi. Kita orang Islam, kita pergi, kita tengok ini kubur mak Nabi Allah Isa alaihi salam, duk padri dia jaga, tapi dia bagi kita masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hebatnya yang kata Bani Israel ni hebat pasal apa? Pasal kita kata tadi, daripada Nabi Ibrahim tok nek dia, sampailah kepada Nabi Ishak tuan dia, sampai kepada Nabi Yaqub, sampai kepada Nabi Yusuf. Ini semua ni keturunan Nabi-Nabi. Inilah asal usul keturunan Bani Israel. Nabi Allah Musa alaihi salam ni, ayat kita nak baca cerita dia, udkhulul baba sujjadan, ni cerita pasal Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah suruh dia bawa geng Bani Israel ni lari daripada kekejaman Firaun sampai dekat Laut Merah. Pukul idrib bi'asakal bahar, pukul laut ni dengan tongkat ni, terbelah, lintah pergi balik sana. Selamat dia daripada kena ligan dengan Firaun. Bila Firaun masuk, Allah cantumkan balik laut, mati mereka ni dalam laut. Bila sampai balik sana, Allah perintah ni, udkhulul baba sujjadan, wahai Musa, bawa Bani Israel ni semua pergi masuk dalam Baitul Maqdis, masuk dalam keadaan sujjadan, dalam keadaan tunduk sujud, hormat kepada Baitul Maqdis, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah perintah macam tu, Nabi Allah Musa alaihissalam habaq dekat Bani Israel, Allah suruh kita semua pergi masuk ke dalam Baitul Maqdis. Pada masa itu Baitul Maqdis ni dikuasai oleh orang yang besar-besar, dalam hadis cerita macam tu. Dia tak mau masuk. Dia kata kalau masuk cari penyakit, pasal kita kecil, mereka orang besar-besar dan orang kuat-kuat, kalau kita lawan kita tak akan menang. Nabi Musa kata tak, Tuhan bagi tahu kata kita pergi lawan dan Tuhan garanti kita menang. Mereka tak mau. Mereka kata okey lah, ni macam ni Musa, ni cerita dalam Quran, saya ringkaskan. Mereka kata lah macam ni Musa,
kami hahuna, kami tunggu tami ang dengan Tuhan ang pilawan. Ni Bani Israel ni dengan kerana bantah mereka tak mau turut ayat udkhulul baba sujjadan ni, tak mau turut perintah Allah suruh pergi masuk dalam Baitul Maqdis dalam keadaan sujud. Dengan kerana tu Allah hukum Bani Israel seluruhnya, termasuk dengan Nabi Musa alaihi salam, termasuk dengan Nabi Harun alaihi salam, semua sekali disesatkan di dalam padang teh selama 40 tahun. Kerana bantah tu aja, kerana bantah suruh masuk Baitul Maqdis tak mau masuk, kerana tu saja mereka dihukum sesat di tengah padang pasir yang kata padang teh dalam terjemahan tafsir Quran, dan juga terjemahan Melayu Jawi kita ni dia sebut padang teh ialah padang pasir Sinai hari ni. Tuan balik saya lagi buka Google Map lah, senang. Dengan Tuan Haji Google ni pun banyak juga, betul tak betul sama banyak. Ada orang mengaji agama pakai Google ya, betul-betul tak betul nasib dia lah. Dia tak mau main masjid-masjid, main duduk bersila lenguh kaki ni apa semua leceh. Dia kata lah ni, dia kata borderless knowledge hari ni, borderless, tidak ada sempadan. Kita nak cari knowledge hari ni, apa pasal nak pergi duduk di masjid lenguh-lenguh dengan budak-budak duk buat bising lari hoa-hoa, kita tak fokus juga tu sambil-sambil tu abang tu. Malam ni alhamdulillah sunyi sepi, alhamdulillah. Setengah orang dia tak main, dia guna itu sebagai alasan. Yang tu yang kita sedih, yang tu yang masjid duk tulis di atas tu kata tolong jaga anak-anak kecil ni tak usah buat bising. Pasal apa? Pasal feedback kepada masjid bagi tahu depa bagi itu sebagai excuse, sebagai alasan untuk tak main masjid. Pasal apa? Depa kata kami tak fokus apa yang ustaz cakap, pasal budak-budak duk lari sana sini bising. Depa kata tolonglah, pakat-pakat tolonglah bawa anak main tak apa, pegang dia elok-elok, bagi satu kerja rumah kat dia, bagi colouring book, suruh dia buat colour, jangan bagi dia bising. Pasal apa? Depa ni tak main, takkah kita berdosa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kan? Dia duk tanya Google ni ada masa boleh guna, ada masa jangan. So takkan nak tengok padang pasir Sinai tang mana, boleh masuk Google Map type padang pasir Sinai tang mana, dia keluar mai kita nampak tang mana duduk yang kata Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, tang mana duduk Mesir, tang mana padang pasir Sinai yang menjadi tempat Allah Subhanahu wa taala bagi sesat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, dan juga Bani Israel pada masa itu. Disesatkan mereka ni di dalam padang pasir Sinai selama 40 tahun. Padang pasir Sinai itu hari ini keluasan dia 61,000 kilometer persegi. Kita nak kata menasabah sesat sampai 40 tahun, tak pelik tuan-tuan. MH370 pun hilang berapa hari dah tak jumpa. Apa yang peliknya? Kalau motor hilang cari tak jumpa, menasabah. Tapi kapal terbang Boeing 777 hilang, bukan Malaysia cari tak jumpa, dibantu oleh Singapura, dibantu oleh Filipina, dibantu oleh Vietnam, dibantu oleh China, dibantu oleh United States of America, yang hantar submarine, yang hantar kapal terbang, yang hantar kapal perang. Tak pasal-pasal ni, pasal apa? Atas alasan nak cari kapal terbang yang macam tu punya besar, dia pergi sorok tang mana? Wallahu a'lam. God is great. Allah Subhanahu wa taala Tuhan maha besar. Satu lesson, satu pengajaran Allah nak bagi apa dia? Finally manusia kena sujud minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia suruh pergi cari teropong menteri pasola. Bukan marah tapi mengarut. Nah, orang putih duk tengok gelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dihukum mereka ni sesat di tengah padang pasir Sinai yang keluasan dia 61,000 kilometer persegi, besar, yang sehinggalah akhirnya Nabi Allah Musa alaihi salam wafat di dalam tengah duk sesat di padang pasir tu.
Kita tengok di dalam Sahih Muslim cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam menjelang kewafatan dia. Malaikat mai nak cabut nyawa dia. Tu masa tu tengah duduk sesat tu, duduk tak jumpa jalan keluar daripada padang pasir Sinai ni. Duduk cari jalan keluar tak jumpa. Dan akhirnya dia diwafatkan di situ. Yang dalam hadis Muslim kata, Nabi SAW kata, wallahi law anni indah la araitukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW kata apa? Nabi kata, wallahi demi Allah, law anni indah, Nabi kata kalaulah aku ada di situ, di sisi kubur Nabi Allah Musa alaihi salam itu, la araitukum qabrah ila janibit tariq. Nabi kata aku akan tunjuk dekat hampa kubur Nabi Musa tu tang mana. Tak jauh, dia kata janibit tariq, duk ada tepi jalan utama saja. Nabi kata indal kathibil ahmar, kubur itu terletak di kawasan pasir yang berwarna kemerah-merahan. Alhamdulillah kami hari itu dapat singgah ziarah. Yang kata makam Nabi Allah Musa alaihi salam, macam mana hadis kata, macam mana apa-apa, bila kita pasang balik dia klik betul. Di sinilah lokasinya. Orang yang mula-mula menemui dan mengesahkan kata itu kubur Nabi Allah Musa alaihi salam adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang pitawan balik Baitul Maqdis daripada tangan ni. Dia yang mula sekali. Dia orang bagus tuan-tuan. Nak cerita pasal dia pula, tak baca kitab pula kita malam ni. Itu cerita tentang Bani Israel. Allah suruh dia masuk dalam Baitul Maqdis, udkhulul baba sujjadan, masuklah ke dalam pintu Baitul Maqdis itu hal keadaan sujud. Depa bantah, depa tak mau. Tiba-tiba hari ini depa klaim kata hak tu depa punya. Nampak tuan-tuan? Waktu Allah perintah depa, Allah nak bagi dekat depa bumi Baitul Maqdis tu, Allah kata udkhulul baba sujjadan. Wahai Bani Israel, ikut Nabi Musa masuk dalam Baitul Maqdis dalam keadaan sujud. Walaupun Baitul Maqdis pada masa itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat-kuat dan besar-besar, hampa masuk, aku janji kemenangan dekat hampa. Nabi Musa habang dekat Bani Israel. Bani Israel tak mau masuk pasal takut. Tak mau masuk pasal takut. Dia berkata dekat Nabi Musa, hang pi dengan Tuhan hang lawan, kami tunggu sini, menang berita. Depa ni cukup teruk tuan-tuan. Teruknya depa ni sampai ke peringkat apa? Sampai peringkat Allah Subhanahu wa taala sesatkan depa dalam tempoh 40 tahun di padang pasir Sinai itu. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat depa ujian yang berbagai-bagai. Pada masa itulah turun al-manna was-salwa, turun manisan yang tidak pernah dijumpa di atas muka bumi ini, dan juga burung puyuh yang daging dia cukup sedap, tidak ada daging seumpama tu di atas muka bumi ini. Bagi mereka makan, mereka makan kenyang. Musa tanya mereka, macam mana? Apa mengaku tak? Kata Tuhan kita ni Allah. Tak mah. Oh, cerita pasal mereka ni, Masya Allah tuan-tuan, cukup dahsyat Bani Israel ni. Cuba kita sambung. Dia kata firman Allah, udkhulul baba sujjada. Dan adalah Bani Israel ialah tok neneknya Yahudi yang ada zaman kita sekarang ini. Banyak mereka itu buat derhaka Allah Subhanahu wa taala. Satu daripadanya ialah firman Allah kepada mereka itu, apabila telah keluar sekalian kamu daripada padang teh itu, kemudian daripada sesat kamu selama 40 tahun, maka masuklah sekalian kamu akan negeri Baitul Maqdis dan makan oleh kamu sekalian yang ada di dalamnya. Tuhan kata lagi, tak apalah kalau dah lepas 40 tahun kena hukum tu, masih lagi hampa sanggup untuk masuk dalam Baitul Maqdis, aku sediakan makanan yang berbagai-bagai dekat hampa.
Sebarang apa kehendak kamu diberi dengan mewah, dan masuklah oleh sekalian kamu akan pintunya dengan tunduk dan merendah diri. Maka bantah mereka itu daripada junjung suruh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala udkhulul baba sujjada. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Allah, udkhulul baba sujjadan, masuklah oleh sekalian kamu akan pintu Baitul Maqdis itu, padahal keadaannya tunduk merendah diri akan dia, syukur kepada Tuhan. Setelah disesatkan dalam padang teh, dalam padang pasir Sinai 40 tahun, masuk sujud syukur, Allah lepas daripada sesat itu setelah bantah tadi. Masalah dia kata Bani Israel masuk pintu Baitul Maqdis dengan mengesot pungkor dia tulis di sini. Ni yang kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia kemas perkataan dia. Dan orang utara bila dia tulis perkataan ni kejap apa bunyi. Dia kata Allah suruh mereka masuk dalam Baitul Maqdis, masuk dalam keadaan sujada, maksudnya tunduk hormat. Mereka buat perli dengan Tuhan, buat ejek-ejek main dengan Tuhan. Mereka masuk, mereka kesot pungkok, buat main-main saja, perli main dengan Tuhan, bukan dengan orang. Bukan mereka perli Nabi Allah Musa alaihi salam, mereka perli Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat mereka ni. Adalah yang menyampaikan titah Allah kepada Bani Israel suruh masuk ke pintu Baitul Maqdis hal keadaan merendah diri dan tunduk itu ialah Nabi Allah Musa alaihi salam yang menyampaikannya. Allah suruh Nabi Musa pergi habang kat mereka masuk dalam Baitul Maqdis itu dalam keadaan tunduk hormat. Bila didengar oleh kaumnya akan suruh Nabi Musa yang demikian itu, maka sudahlah ada di dalam kaum itu orang-orang yang sombong. Maka kata dia, apalah Musa ini suruh kita masuk pintu dengan tunduk dan merendah diri, adakah diterima akal akan kerja ini? Ni cakap pandai, Tuhan suruh bantah. Apa dia kata tak logik, tak masuk akal, nak suruh masuk pintu tunduk apa, masuk macam biasa sudahlah, bantah. Cara inilah berapa banyak perintah Allah yang kita engkar. Hukum hudud itu perintah Allah. Kalau tak mampu nak buat, habang kata nak buat, kami tengah berusaha nak buat. Jangan habang kata hudud ni tak sesuai dengan zaman hari ini. Itu cakap pandai, itu merendahkan Allah, itu merendahkan perintah Allah, itu merendahkan Allah. Tak boleh. Ini bukan soal politik, ini soal perintah Allah. Kita kena tahu differentiate, kita kena tahu beza hak mana politik, hak mana perintah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dakhalu mutazahhifin ala awraqihim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah mereka itu hal keadaannya mengesot pungkor mereka itu. Allah suruh masuk tunduk hormat, dia tak mau buat lagu tu, dia masuk, dia saja kesot pungkor sebagai satu simbol menghina perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam hari ni dah sampai ke tahap apa? Piduk kata ni perintah orang perempuan pakai tudung ni bukan perintah Allah, pasal tak ada dalam Quran. Itu menghina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa? Pasal dia baca ayat Quran, dia baca, dia faham cara dia. Maka ayat Quran tidak sebut suruh tutup rambut. Quran perintah suruh pakai tudung dan melabuhkan dada. Wadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Quran sebut lagu tu. Dan hendaklah tudung yang dipakai itu dilabuhkan sehingga menutup juyub. Juyub bermakna sudur, bermakna dada. Nak pakai kain apa yang nak tutup dada? Melainkan kain itu bermula daripada tudung kepala, labuh ke dada.
Maka Nabi SAW menjelaskan maksud ayat tu. Ayat tu walaupun tak sebut tutup rambut, tapi ayat tu membawa maksud macam ni. Dia kata, dah, ini tafsiran ulama, kita tak boleh ikut ulama, mereka bukan maksum. Dia kata, lagu tu pula. Bini hang tak mau pakai tudung, itu hang punya pasal. Hang pidu menghina ayat Quran dengan tafsiran yang salah, itu salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka sudahlah mereka itu derhaka Allah dan derhaka Nabi SAW. Yang ni dengan tidak junjung apa suruhnya. Suruh Allah dia tak mau ikut, suruh Nabi dia tak mau ikut. Maka titah itu suruh lakukan dengan fi'il, dengan perbuatan, tiba-tiba ditukar mereka itu dengan fi'il lain. Allah suruh masuk dengan sujud, mereka masuk dengan kesot. Dia saja nak challenge Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi menunjukkan atas ejek-ejek dan menunjukkan atas degil serta keras kepala mereka itu. Masalah dia kata Bani Israel tukang ucap lain daripada yang Allah Ta'ala suruh ucap. Sesungguhnya dahulu daripada masalah yang kita baca ni menerangkan Bani Israel menukarkan fi'il lain daripada fi'il yang Allah suruh buat. Tadi ayat tadi udkhulul baba sujjadan, suruh masuk Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk sujud hormat. Depa bantah perintah perbuatan. Ni nak main ni pula apa? Perintah perkataan pun depa bantah juga. Dan di sini menerangkan pula Bani Israel ini tukang perkataan lain daripada perkataan yang Allah suruh ucap, iaitu Allah titahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya wa qulu hittah, ha ta ta marbutah, wa qulu hittatan naghfir lakum khatayakum. Itu dalam Quran. Dan kata olehmu kepada mereka semua waktu masuk pintu Baitul Maqdis itu, kata hittah, masuk dalam keadaan tunduk sujud dan sebut di mulut ni hittah, ha ta ta marbutah. Sebut hittah, artinya apa? Hapuskan daripada kami akan segala kesalahan kami. Itu maksud perkataan hittah. Macam kita hari ni, kita dapat rezeki, kita pergi ke Mekah buat haji ke buat umrah. Di antara sunnah Nabi apa dia? Apabila kita masuk saja dalam kompleks Masjidil Haram, kita masuk saja, mata kita nampak aja dinding Kaabah, Nabi suruh kita berdoa. Okey, sahabat tanya, doa itu angkat tangan ke tak angkat tangan? Sebab doa ni ada dua macam, tuan-tuan. Doa ni ada doa angkat tangan, ada doa tak angkat tangan. Kita jangan pukul borong semua doa angkat tangan. Tak, ada doa angkat tangan. Mana nak tahu kata angkat? Hadis tunjuk kata angkat, Nabi angkat, sahabat angkat. Mana kata tak angkat tangan? Yang tak ada petunjuk daripada hadis dan perbuatan sahabat kata angkat. Kan macam yang dipertikaikan dalam khutbah jemaat, khutbah yang kedua, doa dalam khutbah kedua tu, kita ni ada dengar khutbah nak angkat tangan ke tak, itu perbahasan di kalangan ulama. Sebahagian besar ulama kata tak angkat. Pasal apa? Pasal tidak ada tunjuk daripada hadis. Bahkan yang ada apa? Ada seorang sahabat naik baca khutbah, dia khatib tu sendiri, bila mai khutbah yang kedua tang doa dia angkat tangan. Sahabat yang lain bangkit tegur dia masa tu juga. Dia kata qabbah Allah, dia kata Allah huduhkan dua tangan hang yang huduh itu. Pasal apa? Pasal hang pi angkat tangan masa khutbah yang kedua, sedangkan Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tidak pernah buat macam tu. Maknanya apa? Khatib for sure masa khutbah kedua tak angkat tangan. Pasal Nabi tak buat, Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, Osman tak buat, sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar tak buat. Habis orang yang dengar ni angkat tak angkat, tak ada hadis cerita pasal angkat ke apa, tak ada. Tak ada petunjuk dalam hadis yang kata angkat. Dah tak ada, tak payah angkat. Tapi kalau orang nak angkat, biar pergi kat dia lah, bukan nak batai apa pun. Kita pun bukan jangan pergi cekak baju dia ni, yang pergi doang angkat pasal apa, tak tahu ke. Tak juga. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu perbahasan tentang benda tu. Kita tahu perbahasan dia. Bila kita dengar perbahasan dia, kita selesa yang mana? Saya selesa tak angkat. Sebab tidak ada petunjuk di dalam hadis.
Dan saya tidak pernah marah orang yang angkat. Ada orang sembahyang jemaat duduk sebelah saya, dia angkat. Lepas dia tengok ustaz tak angkat, dia buat pegang putih butang memang dia turun pula. Saya tak, nak angkat lah, tak mau angkat pun tak apa. Dia jadi serba salah. Jemaat depan pula, saya duduk belakang dia. Saya tengok dia duduk angkat sungguh-sungguh pula. Yang bulan lepas pergi buat pembetul baju, buat apa? Angkat lah. Tapi saya tak angkat. Jangan pula orang yang angkat pula duk kata Ustaz Samsuri ni Wahabi kok, dia tak angkat. La haula wala quwata illa billah. Tanpa mengambil faham perbahasan ilmu. Oh, kacau tuan-tuan. Awak kita hari ni kalut sangat nak buat kesimpulan yang tak ketahuanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita belajar, kita nak ambil ilmu, kita nak tahu apa actually cerita tentang benda. Kadang-kadang bukan benda besar, benda kecil ya, tapi jadi macam nyamuk duk main bunyi tu. Pompong tak kena. Sekali dia main balik ni pula. Ish. Bangkit sembung reset ni sampai dia pergi muntah-muntah, biar terus semua reset kerana nyamuk sekong ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Baik, sambung yang tadi ni. Dia kata Quran kata waqulu hittah naghfir lakum khatayakum. Apabila masuk saja dalam kawasan Baitul Maqdis, Allah suruh Bani Israel sebut hittah. Sebut di mulut ni hittah. Apa maksud hittah? Minta ya Allah ya Tuhan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami. Macam mana kita masuk dalam kompleks Masjidil Haram, bila kita masuk nampak aja Kaabah, Nabi suruh berdoa. Sahabat tanya kepada sahabat yang cerita ni, dia kata angkat tangan kada doa tu. Sahabat ni kata angkat tangan. So hari ni kalau kita pergi sana buat haji ke buat umrah, kita masuk nampak ya Kaabah, berhenti saya angkat tangan. Imam An-Nawawi ditanya dia, angkat tangan tu nak doa apa? Dalam hadis tak sebut doa apa, cuma sebut suruh berdoa. Apa intipati doa, apa konten doa, tak ada dalam hadis. Imam Nawawi kata apa? Doa yang paling utama apabila mata kita nampak Kaabah adalah doa minta ampun dosa. Tu. Bila nampak aja angkat tangan doa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, sekurang-kurangnya ya Allah ampunkan dosa aku, dosa mak ayah aku. Lepas tu masuk Pitureh, buatlah tawaf umrah, pergi buat sa'i dan sebagainya. Masuk Baitul Maqdis pun disuruh macam tu. Disuruh Bani Israel sebut hittah. Itu perkataannya Allah suruh. Nabi Musa habaq dekat mereka. Saat lagi kalau kita masuk dalam Baitul Maqdis, kalau ditakdirkan kita dapat masuk dalam Baitul Maqdis, sebut perkataan tu hittah. Maksudnya hapuskanlah segala dosa kesalahan kami. Nescaya Tuhan kata naghfir lakum khatayakum. Nescaya siapa yang masuk sebut hittah minta ampun, Tuhan kata nescaya kami akan ampunkan dosa mereka. Oh, macam tu punya offer Tuhan bagi. Macam kita hari ni kan, dalam hadis Nabi cerita kelebihan Baitul Maqdis ni. Nabi kata bang siapa yang nak pi ke Baitul Maqdis dengan niat yang satu, nak pi semayang di Masjidil Aqsa, Allah akan bersihkan dia daripada dosa kayaumi waladathu ummuh. Dia jadi macam orang baru beranak daripada perut mak dia. Simpan, aku satu hari aku nak pi satu bumi yang diberkati sekitarnya. Aku nak dalam seumur hidup aku ni sekali Allah bagilah rezeki, aku nak pergi pijak bumi betuh ni, aku nak semayang di Masjid Aqsa ni. Kita percaya dengan apa yang Nabi kata, insya-Allah ganjaran dia ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila didengar oleh Bani Israel akan suruh Tuhan dengan wasitah, dengan perantaraan Nabi Musa itu, maka sudahlah mereka itu tidak menerima pada akalnya. Mereka ni, masalah Bani Israel ni apa dia? Satu, bantah. Yang kedua, nak fikir logik. Nak fikir logik. Allah suruh masuk Baitul Maqdis dalam keadaan sujada, dalam keadaan tunduk, sujud, hormat. Dia pun fikir, dia pun kata tak logik. Apa hal yang nak pergi masuk tunduk-tunduk hormat apa? Dia duk bantah kerana bertuhankan akal. Macam hari ini, satu gerakan yang membawa satu fahaman mengatakan siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia syirik dengan Allah. La ilaha illallah. Pasal apa? Dia kata pasal Quran kata qul huwallahu ahad. Katakanlah
wahai Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang esa. Dah kalau Allah itu Tuhan yang esa, pasal apa yang kita piduk cantum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tidakkah itu kita mensyirikkan Allah dengan Muhammad? Dia kata, dia pakai logik. Setengah orang yang tidak cukup kuat foundation dia tentang Islam, bila dengar-dengar dia mula dua angguk, mula-mula angguk pelan. Jadi kita takut. Kalau angguk derai langsung senang, dia angguk pelan-pelan. Beralih kat kawan yang betul tadi. Kacau tuan. Lebih kacau lagi apabila mereka diberi ruang untuk menyebarkan fahaman mereka. Lagi bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia berhujah pula. Dia kata, kenapa hadis ni tak boleh pakai? Kenapa? Dia kata, cuba tengok hadis Abu Talib waktu nak mati. Nabi Muhammad duduk sebelah, kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik kata la ilaha illallah, saya akan jadi garantor pakcik di depan Allah. Dia kata, menasabahkah? Dia kata, semata-mata kerana sebut benda tu sikit tu aja. Dia kata la ilaha illallah, pula-pula pergi sambung dengan Muhammad Rasulullah, dengan sebut banyak tu aja nak boleh dapat syurga. Menasabahkah? Dia kata. Dia cakap dulu tu. Dah, dia kata, Abu Talib punya jasa berapa punya banyak. Dia kata, sewaktu orang duk hantam Nabi, dia bangkit pertahankan Nabi. Sewaktu kafir Quraisy semua mai kira nak membinasakan Nabi, Abu Talib bangkit menjadi galang ganti. Abu Talib pitanya Nabi, dia kata, wahai Muhammad, kaum hang ni duk marah ke hang ni pasal hang bawa agama baru, hang mencerca agama mereka. Nabi Muhammad sedih. Pasal apa? Dia dah hilang tempat bergantung. Inilah orang yang dia nak jadikan tempat dia minta tolong dan bermanja. Pak benakan dia Abu Talib. Tiba-tiba Abu Talib pula mai cakap lagu tu kat dia. Kata, Muhammad, orang duk marah ke hang ni, hang tak boleh kah slow sikit, jangan duk hantam depa sangat. Bila Abu Talib kata lagu tu, Nabi sedih. Nabi kata, la wada'at asy-syamsu fi yamini, kau boleh ambil matahari buah di tangan aku, ambil bulan buah di tangan kiri aku, nak suruh aku tinggal apa yang aku duk buat lah ni, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan tinggal, sama ada aku berjaya ataupun aku binasa. Dia kata, dia bubuh full stop ke baca dia. Abu Talib bila dengar macam tu, dia tak boleh. Dia dengan Nabi ni, dia lebih sayang Nabi daripada anak dia Sayyidina Ali. Dia bapa Sayyidina Ali. Dia lebih sayang Nabi ni daripada Ali, anak dia. Bila Nabi kata lagu tu, dia habis hati. Dia pergi jumpa balik pembesar Quraisy. Dia kata, apa jadi pun aku pertahan Muhammad selagi aku ada. Geng ni pergi kata apa? Dia kata, punya besar jasa Abu Talib. Dia kata, tiba-tiba kerana mati tak sebut la ilaha illallah, dia masuk neraka. Menasabah ke? Dia kata. Woi tuan-tuan, saya nampak ketayak tuan-tuan pun goyang dah. Kalau dia bercakap benda ni macam suara saya bercakap, kacau tuan-tuan. Nampak? Dia guna logik. Dan logik ni lah digunakan oleh Bani Israel. Nampak? Dia protes. Allah suruh dia protes. Allah suruh dia protes. Dia kata dia betul. Allah pun tak betul. Khutbah nu duk sebut nu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ni khutbah ni, wahai orang yang beriman ni duk suruh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Allah dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Punya tingginya kedudukan Nabi, sehingga kan Nabi digandingkan di dalam kalimah syahadatain. Dua kalimah syahadah ini tiba-tiba mai golongan ni mempertikaikan benda ni. Dan mereka diberi ruang untuk nak jual produk mereka, pemikiran mereka, kepercayaan mereka, ideologi mereka. Diberi ruang untuk jual benda tu demi untuk nak menyesatkan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda ni serius tu, yang suara tinggi tu bukan pasal apa, serius benda ni, bukan benda main-main tuan-tuan. Ini soal apa? Soal akidah. Baik, dia kata maka diubah oleh orang-orang mana tadi dia
di atas tu. Bila disuruh mereka ni sebut Hittah, maka bila didengar oleh Bani Israel akan suruh Tuhan dengan perantaraan Nabi Musa, maka sudah mereka itu tidak terima pada akalnya, pasal tak logik. Betapa pula maksud suruh ucap macam tu, sedangkan nampak pada akalnya ucapan yang demikian itu tak ada faedah. Nampak? Dia duk kata apa faedah sebut la ilaha illallah ni? Kebaikan hak dia duk buat, dia duk jaga Nabi punya banyak, lah ni perkataan la ilaha illallah ni pula yang jadi lebih besar. Sama tak dengan Bani Israel? Sama, tuan-tuan. Bani Israel pun kata benda hak Tuhan suruh sebut ni tak ada faedah. Hari ni ada golongan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak ada faedah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan tiada apa satu makna padanya, maka mereka itu pun tidak memperbuat seperti yang disuruh, seperti mana yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bihadzal isnad 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaddala allazina zalamu qawlan ghaira allazi qila lahum. Dan dengan ini isnad, dengan ini riwayat, yakni seperti isnad hadis itu juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Allah, maka diubah oleh orang yang menganiayai mereka itu akan dirinya. Maksudnya Bani Israel. Mereka ni disebut sebagai orang yang buat naya diri sendiri. Pasal apa kata buat naya diri sendiri? Pasal pi bantah hak Tuhan suruh. Bantah hak Tuhan suruh, Tuhan ada jejah apa-apa? Tak ada. Allah tak ada jejah apa pun. Kalau seluruh penduduk dunia ni memilih untuk tak mau Islam, Allah rugi ke? Tak rugi. Satu dunia ni, katalah satu dunia ni tak mau Islam, Allah rugi ke? Tak rugi. Tak terjejah pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah sebut orang yang tak mau ikut perintah dia ni golongan yang buat naya diri sendiri, kerana perkataan lain daripada perkataan yang disuruh mereka itu ucapkan. Hak Tuhan suruh sebut lain, mereka pergi sebut lain, mereka buat naya diri mereka sendiri. Firman Allah qala, sambung hadis tu, qala qalu habbatan fi sya'rah. Kita tengok Tuhan suruh mereka sebut hittah, mereka sebut habbah. Dia ubah saja tak mau ikut. Itu ya cerita dia, saja tak mau ikut. Allah suruh masuk Baitul Maqdis hal keadaan sujud hormat, mereka masuk kesot. Allah suruh masa nak masuk sebut hittah, minta ampun segala dosa, dak, mereka sebut habbah fi sya'rah. Dia berubah perkataan tu. Sabda Nabi berkata mereka itu akan kalimah habbatan fi sya'rah, dengan menukar perkataan hittah yang Allah suruh itu dengan kata habbatan fi sya'rah. Bermula lafaz habbatan fi sya'rah itu kalimah yang tak ada makna, satu perkataan yang no meaning, just saja sebut. Macam orang Pulau Pinang banyak tuan-tuan perkataan yang kalau orang tanya apa makna, tak ada makna. Dia kata apa, dia ni lagi aku sarkus lagi. Sarkus ni apa? Sarkas kita tahulah ada. Dah dia kata sarkus. Dia kata ni budak ni aku tak boleh kudu nampak besar kecil aku sarkus ya sekali. Sarkus. Apa makna tu sarkus tu? Itu tidak ada makna. Tapi bagi orang Pulau Pinang dia dengar syok. Dia kata modok sarkus bang. Seorang lagi pula kata modok sarkus bang. Apa dia sarkus tu? Banyak tuan-tuan. Banyak. Kata Ustaz, dia ni tak boleh pakai zat, dia ni satu kaki shan juga. Kaki shan? Saya tak apa? Dia ni kaki shan ni. Kaki shan? Apa dia kaki shan? Takkan Ustaz tak tahu? Ni semua kaki shan lah. Apa dia kaki shan? Tak ada makna. Bani Israel ke orang Pulau Pinang ni? Tak. Tapi nak abang kata perkataan yang dia pergi replace, yang pergi ganti perkataan Tuhan suruh tu, perkataan tak ada meaning kan. Macam gambar ada keluar tu, dia tadi ni satu Ya'fur. Apa dia Ya'fur ni? Kalau ditanya dia ni yang duk marah orang duk kata Ya'fur ni apa? Aku tak tahu dia kata. Satu perkataan yang tidak ada meaning, tak ada makna.
banyak tuan. Yang tu pun satu kuliah khas tu pasal perkataan Pulau Pinang ni. Dia kata, Ustaz, saya bukan apa, saya tengok mereka ni nampak sur. Dia kata, sur. Saya kata, apa sur ni? Itu ada makna dalam bahasa Arab, sur. Surur. Makna dia gembira, seronok. Saya kata, adakah sur tu maksudnya seronok? Seronok tak? Oh, Arab lah, saya kata. Tapi kawan yang sebut tu, dia pun tak tahu makna apa, sur. Tapi maksud dia yang tu. Pening tuan-tuan. Baik, so dia kata apa ini? Bermula lafaz habbah fi sya'rah itu adalah kalimah yang tidak ada makna dan tiada bermafhum. Tak ada satu meaning, dia kata. Hanya dikatakan oleh mereka itu yang demikian akan jadi zahir, ejek-ejek mereka akan perintah Allah dan perintah Nabi saja, nak ejek aja. Lepas sebut perkataan yang tak ada makna, sebagaimana makna ejek-ejek mereka itu, bahwasanya segala yang disuruh Allah itu tidak ada maksud pada akal. Bagi mereka perintah Tuhan ni tak masuk akal, dan tiada apa faedah pada nak memahami perintah Tuhan ni. Dia kata ambil faham pun tak ada guna. Terus sebab golongan ni dia tak mau pergi haji. Dia tak mau pergi haji pasal apa ni, apa dia kata pergi duk pusing Kaabah ni. Dia mula duk fikir macam tu. Apa benda dia kata yang pergi duk pusing batu Pak Sagi ni? Dia kata apa benda? Dia kata hang sembah tokong ke? Dia boleh cakap macam tu tuan-tuan. Kaabah tu batu, dia kata. Yang pergi duk pusing dia hang macam sembah batu, tahu ke? Dia duk bagi macam tu. Dia kata mana ada ayat Quran pergi duk suruh pusing Kaabah? Tak ada. Quran cuma kata walillahi ala nasi hajjul bait. Allah perintahkan suruh hajjul bait, untuk buat haji di Baitullah. Allah bukan suruh pergi pusing Kaabah, tak ada sebut. Dia kata, dia pergi duk kata lagu tu. Kawah dengar ni pula kepiah longgang. Dengar biar pun duk pegang kepiah lah, kepiah nak jatuh. Dia pun kata dia aku duk pergi haji, pergi dah umrah 3 kali dah, awak jadi lagu ni. Lagi sekali orang ajak pergi umrah, dia kata aku dah mana lepas sudah pergi. Dia kata kali ni nak pergi Los Angeles pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Bani Israel, dia kata tu, dia kata benda yang Tuhan suruh ni tak masuk akal, dia kata. Maka yang demikian itulah adat orang yang tidak dapat petunjuk daripada Tuhan. Dia buat kesimpulan, dia tahu mereka ni jadi macam ni pasal mereka tak dapat petunjuk Allah. Pasal itu jadi macam tu. Yang hidup berhujah, bercakap, merapu, pinak, pasal apa? Punca satu aja, pasal tak dapat hidayah Allah. Dia rasa dia lebih cerdik daripada Allah. Itu yang paling bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu sebarang apa jua yang ditunjukkan jalan yang berkebajikan, yang berfaedah, yang betul, tiada mau terima pada akalnya, bahkan nampak padanya karut semata-mata. Perintah Allah ni bagi mereka semua karut. Tambah hak Nabi mai abang lagi tak boleh pakai. Dia kata, dia sebut di sini wal-'ayazu billah. Dia kata minta jauh, minta berlindung dengan Allah daripada benda-benda macam ni. Nah, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita masuk tafsir ayat 115 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya telah datang beberapa hadis yang mentafsirkan ayat 115. Ayat ni cukup menarik tuan-tuan. Maksud dia apa? Jangan tak mai bulan depan. Itu maksud dia. Ni ayat nak main ni ayat 115 surah Al-Baqarah. Ayat dia gezet sikit. Ayat dia Tuhan kata walillahil masyriq wal maghrib, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Itu ayat dia yang nak cerita bulan depan insya-Allah. Kalau panjang umur tak ada arai. Tuhan kata dalam ayat tu, baik timur baik barat semua hak Allah punya. Timur ke barat ke semua Allah punya. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Hang beralihlah ke mana arah pun hang akan dapati wajah Allah. Ayat ni saja banyak cerita tentang satu orang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair berkaitan dengan ayat ni. Yang Sa'id bin Jubair ni dia tabi'in, dia kemudiannya kena hukum bunuh dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Cerita dia sangat menarik dan ada sangkut dengan walillahil masyriq wal maghrib ni. Dan lagi penting daripada tu ayat ni walillahil masyriq wal maghrib ni,
ayat yang kata baik timur baik barat semuanya hak Allah punya, hang menghadap mana pun fasamma wajhullah, hang akan dapati wajah Allah ada di sana. Digunakan dari segi fiqhnya untuk nak menentukan kiblat waktu nak semayang. Okey, so perbahasan dia nanti berkaitan dengan kita pergi umrah, kita balik naik kapal terbang, masuk waktu semayang subuh, nak semayang macam mana, nak menghadap ke mana. Ada lanjutan perbahasan daripada ayat walillahil masyriq wal maghrib. Nah, insya-Allah kita pasang satu niat dan nak dengar apa kupasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat 115 daripada surah Al-Baqarah ini. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim.